lagi 1 minit untuk bermula. Okay, kita tunggu lagi. Okay, jadi sekarang sudah pukul 11. Jadi selamat datang murid-murid ke PTBR kita kali ke-19 Matematik di dalam Google Meet. Okay, jadi hari ini cikgu akan sambung kepada satu topik yang seterusnya, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, sebelum cikgu nak mulakan dahulu, okay, cikgu pun memandangkan banyak antara anda ada masalah untuk menjawab soalan-soalan dalam buku kerja kan. Okay, jadi mulai dalam minggu inilah cikgu akan buat tutorial macam tuition lah. Tutorial dengan menggunakan YouTube. Dengan menggunakan YouTube. Dalam 1 minggu cikgu akan buat sekurang-kurangnya 1 kali. Okay, masa itu cikgu tidak dapat tentukan untuk kamu. Kerana cikgu kalau ada masa, cikgu akan rakam dan cikgu akan letak dalam YouTube dan cikgu akan letakkan dalam grup kamu. Grup 1E kamu. Okay, dan mungkin juga dalam WhatsApp cikgu juga akan buka satu grup khas untuk matematik. Grup khas untuk matematik untuk mengelakkan grup kelas kamu 1E itu banjir lah nanti. Okay, jadi dekat sini cikgu nak akan beritahu dahululah. Okay, terutamanya dalam tutorial itu apa yang akan cikgu buat. Cikgu akan gunakan buku kerja itu sebagai latihan dan cikgu akan buat semua latihan itu bersama-sama dengan anda dalam YouTube tersebut. Dan anda boleh just buat dalam latihan dalam tu, lepas tu kamu hantar ambil gambar, hantar saja. Dan dalam YouTube tu kerja yang cikgu akan bagi dalam tutorial itu adalah semua yang cikgu bagi kamu. Kamu mungkin dengar, belajar dan saling saja. Kamu tak perlu buat kerja, kamu hanya perlu saling saja. Jadi media yang benda yang bahan yang kita akan gunakan adalah buku kerja sahaja. Jadi kamu tak perlu sediakan bahan yang lebih lah. Kecuali kepada yang tidak ada buku kerja itu, mungkin cikgu akan ambil gambar buku kerja itu untuk dalam grup supaya dia boleh saling lah. Okay? Jadi ini adalah untuk tentang tutorial yang cikgu akan bagi kepada kamu mulai minggu ini. Mungkin kali pertama, mungkin esok cikgu akan bagi. Jadi untuk tutorial yang cikgu bagi kepada kamu, cikgu juga akan letak dalam grup lah. Grup WhatsApp, grup Telegram dengan Google Classroom. Dalam Google Classroom tu cikgu akan letak di bawah tutorial. Jadi dekat sana kamu boleh cari, kamu boleh belajar dari sana lah dan kamu cuba buat latihan. Okay, supaya kita dapat kerjakan, kerjakan apa? Kita boleh kerjakan silibus matematik. Kerana kita terlalu jauh tinggal di belakang. Tengok sekarang sudah bulan 7, habis sudah, bulan 8 minggu depan sudah mula, kita baru bab 6 saja. Jadi cikgu harap kamu take note lah perkara ini. Cikgu harap kamu take note perkara ini dan nanti cikgu akan bagilah dalam grup. Okay, jadi untuk hari ini kita akan sambung kepada persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi yang latihan yang hari itu jangan risau, cikgu akan buat dalam tutorial. Okay, jadi kita lihat kepada satu topik yang kita akan belajar hari ini. Okay,
hari itu kita belajar tentang persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Tapi untuk hari ini, kita belajar persamaan linear ini dalam dua pemboleh ubah. Apa itu maksudnya dua pemboleh ubah? Jadi perhatikan persamaan linear berikut yang diperolehi daripada hasil penerokan satu yang hari itu kan. Kamu boleh lihatlah dalam buku teks kamu. Okay, cikgu tidak pergi sana lah kerana nanti terlalu banyak masa dibazirkan. Okay, jadi kita boleh nampak dekat sini, dekat sini kamu akan nampaklah ada dua huruf yang berbeza. Ada dua huruf yang berbeza dekat sini. Kalau kamu lihat di sini dia ada dua huruf yang berbeza. Jadi ini bermaksudnya dia ada dua pemboleh ubah. Okay? Ini adalah bermaksudnya dia adalah dua pemboleh ubah. Okay? Lepas tu ada satu lagi perkataan yang sangat penting, iaitu linear, persamaan linear. Persamaan linear apa maksudnya hari itu yang kita dah belajar? Bermaksudnya kuasa setiap pemboleh ubahnya adalah satu. Jadi ini adalah bahagian-bahagian yang paling penting. Okay, jadi kita boleh nampaklah persamaan linear ini mempunyai dua pemboleh ubah dengan kuasa setiap pemboleh ubah ialah satu. Persamaan ini dikenali sebagai persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Dia ada dua. Dan yang kita belajar hari Rabu yang lalu dia hanya satu pemboleh ubah. Tapi yang untuk ini dia ada dua pemboleh ubah. Jadi ini kamu kena take note, kamu kena ambil perhatian terhadap inilah. Okay, jadi kalau kamu ada tak faham, kamu boleh terus tanya cikgu. Kamu boleh bagi signal, tanya cikgu. Okay, kamu kena stopkan cikgu kalau kamu tak faham. Okay, jadi persamaan ini dikenali sebagai persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Pemboleh ubah kuasanya adalah satu. Jadi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ialah persamaan linear yang mempunyai dua pemboleh ubah. Mempunyai dua pemboleh ubah dan kuasa setiap pemboleh ubah ialah satu. Jadi ini adalah bahagian yang kamu mesti ambil perhatian. Kamu mesti take note ini. Okay? Dan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah boleh ditulis dalam bentuk umum. Ini adalah bentuk umum dia. Mungkin kamu tidak berapa jelas apa maksudnya umum inilah. Tapi jangan risau. Okay? Jangan risau. Dia adalah apa maksudnya umum. Macam pakaian umum kamu pergi ke sekolah adalah apa? Adalah baju uniform kan? Bagi lelaki, atas adalah baju kemeja putih, bawah adalah seluar hijau. Kalau untuk perempuan, ada cara, ada dia punya pakaian umum dia. Jadi sama juga apabila dalam persamaan linear ini, dia juga mempunyai bentuk yang umum. Dia mempunyai bentuk yang umum adalah AS tambah BY sama dengan C. Jadi kalau kamu lihat di sini, antara persamaan linear dalam dua pemboleh ubah berikut, yang manakah ditulis dalam bentuk am? Yang mana ditulis dalam bentuk am? Okay? Kalau mengikut sini, hanya ini dengan ini saja yang mengikut bentuk am. Okay, yang dua ini saja yang mengikut bentuk am. Okay. Kenapa dua ini mengikut bentuk am, ini tidak? Okay, kerana kamu lihat. P ini S lah. Q ini Y. S ini S. Y ini Y. Jadi itulah dia ini adalah dalam bentuk am. Kenapa ini bukan bentuk am? Kamu lihat pemboleh ubah satu dekat belakang. Sepatutnya pemboleh ubahnya semua dekat depan kan? Semua dekat kiri. Tapi kalau kamu lihat dekat sini, bukan semuanya. Ada satu tertinggal dekat belakang. Jadi ini bukan dalam bentuk am. Jadi dekat sini kamu mesti sangat clear. Adakah dia dalam bentuk am, bentuk umum? Jadi kamu mesti tahu apa dia. Okay. Lepas tu kita lihat kepada contoh 6. Okay, jangan risau, latihan hari ini sangat mudah.
Okey. Okay. Jadi kita lihat contoh 6 ni. Terangkan sama ada persamaan berikut ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah atau bukan. Okey, di sini ada dia minta seperti tadi dalam bentuk dalam bentuk umum, tidak. Jadi asalkan dia adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, sudah cukup. Jadi kita lihat soalan A. 3P tolak Q sama dengan 6. Adakah ini adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Ya. Kenapa? Kerana persamaan ini ada dua pemboleh ubah iaitu P dan Q dengan kuasa pemboleh ubahnya adalah 1. Jadi ini adalah penjelasan dia. Ini adalah penjelasan dia. Okey? Okey, kalau kita lihat lagi B. 7x kuasa 2 tambah 5y sama dengan 9. Adakah ini persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Bukan. Kenapa? Kerana kuasa pemboleh ubah S adalah 2. Kuasa pemboleh ubah S adalah 2 ini menyebabkan dia bukan persamaan linear. Ya, dia adalah dua pemboleh ubah iaitu X dengan Y. Tapi dia bukan linear. Linear sangat strict. Linear itu mesti kuasanya hanya adalah 1. Selain daripada 1, tidak dapat diterima lagi. Jadi ini adalah perkara yang kamu mesti sangat ingatkan. Jadi inilah matematik. Jadi murid-murid, kenapa Cikgu Asyik sangat tegas dengan kamu semua? Kerana apa yang kita belajar dalam matematik memang adalah perkara yang mesti jelas. Jadi that's why kalau kamu tidak belajar dengan betul, tidak pergi cuba, cikgu hanya takutnya kamu akan ketinggalan. Cikgu tak ada masalah. Macam mana kamu nanti? Seperti perkara yang cikgu ada bagi kepada kamu dalam grup minggu lepas tu, memang adalah perkara yang cikgu harap kamu ingat. Kamu perlu belajar. Okay, kalau kita lihat untuk C ini, okay, 2K tambah 8 sama dengan 5K. Jadi, adakah ini persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Bukan. Kenapa? Kerana di sini hanya satu pemboleh ubah saja. Tengok, hanya K saja. Walaupun dia asingkan dia, dua ini, tapi di sini dia hanya satu saja pemboleh ubah. Jadi oleh kerana dia adalah hanya satu pemboleh ubah saja, dia ini bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi kamu kena lihatlah persamaan ini satu pemboleh ubah sahaja. Lepas tu yang D. Adakah D ini adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Ya. Tengok Y dengan X, dua pemboleh ubah. Apakah kuasa mereka dua? 1. Jadi dia adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Tapi adakah dia adalah dalam bentuk ataupun bentuk umum? Tidak. Dia tak dalam bentuk umum saja. Tapi dia adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Macam kamu semua jugalah. Jadi kalau kamu tidak pakai baju uniform sekolah, adakah kamu adalah pelajar sekolah? Ya, tapi kenapa tak boleh dibenarkan masuk ke sekolah bila buka sekolah? Kerana kamu tidak berpakaian uniform sekolah. Itu saja. Itu adalah benda yang dia strict. Dia adalah umum ke tidak? Tapi dia masih adalah persamaan linear walaupun dia tidak umum. Jadi ini adalah perkara yang kamu mesti ingat. Kamu mesti tahu. Okay? Jadi untuk yang ini, cikgu cuba bincang sama-sama dengan kamu lah. Okay, terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah atau bukan. H tolak 7K sama dengan 6. Okay. Adakah ini adalah? Ya, ini ya. Kerana dia ada dua pemboleh ubah dan kuasanya adalah 1.
1. Kuasanya adalah 1. Okey, jadi inilah dia. Okey, lepas tu adakah ini ya? Tidak. Kenapa? Kerana dia hanya satu pemboleh ubah saja. Dia hanya ada satu pemboleh ubah saja. Untuk C, ya. Dia ada dua pemboleh ubah dan kuasa pemboleh ubah ini adalah 1. Okey, lepas tu untuk yang D ini, adakah D ini adalah adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Tidak. Kenapa? Murid, ini adalah satu perangkap. Ini adalah satu perangkap. Cikgu terangkan dekat sini. Kenapa cikgu katakan dia adalah satu perangkap? Okey, sebenarnya untuk yang soalan yang ada kurungan ni, selalunya kita kena selesaikan dia supaya kita boleh nampak. Jadi untuk soalan ini, kita sepatutnya kita darat dia ke dalam dahulu. Okey, P darat P adalah P kuasa 2. P darat 3 adalah 3P. Jadi sama dengan 2Q. Jadi dekat sini P dengan Q ada dua pemboleh ubah. Tapi kuasanya bukan satu lagi. Oleh kerana kuasanya bukan satu, jadi untuk soalan D ini dia bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi murid, ini adalah bahagian yang kamu perlu take note. Ini adalah bahagian yang kamu perlu take note. Jadi sama juga kalau kita lihat kalau kita lihat soalan tadi, soalan ini. Sebenarnya soalan ini kita pun kena kembangkan dia. Kita pun kena kembangkan dia. Jadi cikgu kembangkan dia dekat sini. Okey, dia darat ke dalam lah. Okey, 2 darat K, 2K. 2 darat 8, 16 sama dengan 5K. 5K. Jadi dekat sini kita boleh nampak di sini ya, dia hanya satu pemboleh ubah. Tapi dua-dua kuasanya memang satu juga. Jadi dia tidak ada perbezaan kerana dia hanya satu pemboleh ubah. Jadi dia tidak boleh dikatakan sebagai adalah persamaan dalam dua pemboleh ubah. Dia hanya boleh dikatakan sebagai dia adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah sahaja. Jadi ini adalah perkara yang kamu perlu ambil perhatian. Jadi kamu kena tahu apa itu persamaan linear. Apa itu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Apa itu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Itu adalah bahagian yang kamu perlu ambil perhatian. Kamu perlu ambil perhatian. Jadi kita lihat kepada muka surat yang seterusnya. Bagaimana anda membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Bagaimana? Kalau kita lihat dekat sini, contoh 7. Bentukkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Beza antara dua nombor ialah 18. Beza antara dua nombor adalah 18. Jadi kalau kamu lihat dekat sini, P tolak Q sama dengan 18. Dua nombor itu kita mesti katakan lah. Bila kita nak bagi sesuatu pemboleh ubah itu iaitu huruf tu, kita mesti katakan. Katakan dua nombor itu masing-masing ialah P dan Q. Kita mesti tunjukkan dia macam ni dahulu. Barulah kita sambung yang seterusnya. Lepas tu untuk soalan B. Simpanan wang saku Ahmad ialah ringgit Malaysia X dan simpanan wang saku Norita ialah ringgit Malaysia Y. Jumlah simpanan wang mereka adalah 600. Untuk yang ini dia sudah bagi S dengan Y kan? Jadi senang lah. Jumlah simpanan sama dengan 600. Jumlah simpanan itu adalah simpanan wang saku
Ahmad tambah dengan simpanan wasaku Norita. Jadi S tambah Y sama dengan 600. Okey. Lepas tu soalan C. Sebuah bas dan sebuah van masing-masing dapat membawa M dan N orang. Ini pun sudah ada huruf. Jadi kita tak perlu katakan. Bezanya dengan soalan A kerana soalan A dia tidak bagi. Jadi untuk soalan C ni, B ni, dia ada bagi. Jadi kita tak perlu katakan. Jadi jumlah penumpang yang dibawa oleh 2 buah bas dan 5 buah van ialah 100 orang. Sebuah bas, M orang. 2 buah bas, 2M lah. Sebuah van, N orang. 5 buah van, 5 N. Jadi that's why kenapa di sini ada 2M dengan 5N. Jadi murid, bila kita belajar, kita baca soalan matematik, kita mesti baca dengan teliti. Ini adalah salah satu syarat apabila kita menyelesaikan soalan matematik. Sangat penting murid. Kerana salah satu masalah bagi murid selalu tidak dapat jawab soalan matematik dengan betulnya adalah, pertama, dia tidak baca soalan dengan teliti. Kedua adalah dia baca dan dia tidak bagi fahamkan soalan itu dengan betul. Faham dengan betul ada beza. Ada orang faham tapi cara yang dia faham tu adalah salah. Ada orang faham dan apa yang dia faham tu adalah betul. Adalah sangat penting. So that's why kenapa cikgu sangat apa? Cikgu sangat ingin kamu tanya soalan dengan cikgu. Cikgu sangat ingin kamu tanya soalan dengan cikgu. Supaya apa? Supaya kamu boleh belajar. Kita boleh ada interaksi. That's why itulah juga kenapa cikgu buka Google Meet untuk ajar anda. Supaya cikgu boleh menyampaikan dengan lebih jelas kepada kamu orang. Okay? Jadi, kita lihat lagi yang seterusnya, contoh 8. Okay. Tulis situasi bagi setiap persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah yang berikut. Jadi ini adalah terbaliklah. Jadi P tolak Q sama dengan 6 dengan keadaan P dan Q masing-masing mewakili bilangan murid lelaki dan murid perempuan yang menyertai satu ekspedisi yang diadakan pada cuti sekolah yang lalu. Jadi inilah dia. Bilangan lelaki adalah 6 orang lebih daripada bilangan perempuan dalam satu ekspedisi yang diadakan pada cuti sekolah yang lalu. Tengok, P adalah lelaki kan, Q adalah perempuan kan. P tolak Q 6. Jadi bermaksudnya bilangan murid lelaki lebih 6 daripada bilangan murid perempuan. Jadi itu adalah maksud dia. Jadi dalam matematik, inilah adalah benda yang penting. Kita tahu macam mana pergi, kita juga tahu macam mana balik. Jadi ini adalah perkara yang amat penting dalam matematik. Yang cikgu memang sangat harapnya kamu ambil perhatian. Kamu mesti faham. Okey. Lepas tu kita lihat soalan B. 4S tambah 5Y sama dengan 35 dengan keadaan S dan Y masing-masing mewakili harga dalam ringgit Malaysia. Okey, sepinggan nasi dan sepinggan mi goreng. Okey, jadi apa maksudnya di sini 4? Jadi jumlah harga 4 pinggan nasi lemak dan 5 pinggan mi goreng ialah RM35. Jadi dia sangat mudah kan. Sebenarnya ini sudah memberitahu kita cerita ini kan. Kalau kita tahu apa itu S, kalau kita tahu apa itu Y, jadi kita boleh tahu cerita ini. Jadi murid, jadi ini adalah tentang contoh 7 dengan contoh 8.
Okay, cikgu tidak terangkan lebih lanjut ini. Kalau dalam tutorial nanti, cikgu akan ambil lah soalan-soalan ini untuk tunjukkan kepada kamu. Okay, okay, jangan risau. Tutorial cikgu tak bagi kerja. Cikgu hanya bagi salin saja. Kalau perlu salin, cikgu akan beritahu kamu kena salin. Biasanya yang perlu salin itu adalah dalam buku kerja sajalah. Kalau yang ekstra itu, cikgu hanya perlu kamu dengar. Kalau kamu nak buat nota, itu adalah terpulang kepada anda sendiri. Jangan risau. Okay, tutorial bukan kerja lebih ya. Okay, lepas tu kita lihat bagaimana anda menentukan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Bagaimana? Okay. Kita terus lihat kepada soalan contoh 9. Okey, tulis 3 pasangan penyelesaian yang mungkin. Apabila S sama dengan sifar, Y sama dengan 6. Kita gantikan 2 darat sifar, Y sama dengan 6. Apabila S sama dengan 1, kita darabkan dia 2 darat 1 kan? 2 tambah Y kan? 2 tambah Y, tambah 2 pergi sana macam tolak lah. Pergi sana macam tolak. Okay. Bagi yang baru masuk, sekarang cikgu berada dekat muka surat 135. Cikgu sedang berada dekat muka surat 135. Okay. Lepas tu, apabila Y, S sama dengan 2, gantikan dengan 2 dekat sini lah. 2 darat 2, 4. Jadi macam mana dia hilang? Cikgu tunjukkan dekat sini. Macam mana dia hilang? Mungkin anda ada rasanya pelik lah, cikgu. Macam mana dia hilang? Okay, sebenarnya dia macam ni. Apabila 2 darat 1 sebenarnya dia adalah sama dengan 2. Okay, jadi apabila saya nak hilangkan 2 ini, saya akan tolak 2. Saya tolak 2. So that's why kenapa sini dia tolak 2 juga. Jadi di sini dia seolah-olahnya 2 di depan ini, dia pergi ke belakang, dia pindah ke belakang. 2 ini sebenarnya ini adalah positif. Dia adalah positif. So itulah kenapa saya tolak 2. Kenapa saya nak buat ini? Supaya dia akan jadi sifar. Dia akan jadi sifar, iaitu kosong. Kita selalu katakan. Okay, lepas tu macam mana dengan untuk yang ini? 2 darat 2 adalah sama dengan 4. Jadi macam mana saya nak hilangkan 4 ini? Macam mana saya nak hilangkan 4 ini? Saya akan tolak 4. Apabila depan tolak 4, belakang juga tolak 4. Jadi ini adalah kenapa dia tiba-tiba belakang tolak 4 lah. Jadi ini adalah perkara yang kamu perlu tahu. Cuba terimakan dia dulu dan fahamkan perlahan-lahan. Cikgu tak paksa kamu, tapi kamu mesti cubalah. Kalau kamu telah mengikuti PTPR cikgu dalam Google Meet ni kan, kalau kamu tak faham lagi, kamu boleh cuba tengok kembali YouTube yang cikgu bagi kamu, yang cikgu telah rakamkan. Kalau memang tak faham lagi, kamu mesti cari cikgu untuk tanya. Jangan rasanya takut cikgu marah. Sebab itu kamu tidak tanya cikgu. Okay? Cuba tanya. Kalau perkara yang mungkin sangat mudah yang kamu sepatutnya perlu tahu, kadang-kadang mungkin cikgu akan marah. Tapi kalau memang perkara yang lebih susah itu, cikgu memang tidak akan marah kamu orang. Okay? Jangan hanya takut marah, kena marah. Jangan risau. Cikgu bukan betul-betul marah kamu. Kadang-kadang marah itu hanya untuk nak kamu tahu ini adalah satu perkara yang sangat simple. Ingat. Jadi, cuba belajar. Okay? Ada apa-apa masalah, cari cikgu. Tanya dengan cikgu. Cikgu sangat ingin nak kamu tanya cikgu selalu. Okay?
Kalau cikgu tidak jawab on time, jangan risau, cikgu memang akan balas mesej kamu. Kalau mesej kamu sudah lebih dari 1 hari cikgu tidak balas, kamu ting-tong cikgu lah, kamu ingatkan cikgu lagi. Jangan risau. Okay, kerana cikgu memang harap dapat bantu kamu. Okay? Okay, jadi ini adalah kenapa dia adalah tolak 4, jadi 2. Jadi ini adalah 3 penyelesaian yang mungkin. Jadi jangan risau, untuk bahagian ini cikgu akan ambil gambar nanti sebagai contoh kamu lah. Okay? Okay. Jadi cikgu padan supaya cikgu dapat sambung ke bawah lagi. Okay. Ini tips ni kamu pun boleh baca. Dia boleh tulis dalam bentuk macam ni lah. Bentuk macam koordinat. Bentuk macam koordinat. Okay. Lepas tu kita lihat contoh 10 ni. Kita lihat contoh 10 ni. Osman telah membeli 5 helai jersey pasukan harimau dan jersey pasukan kancil. Berapakah bilangan jersey yang mungkin dibeli bagi setiap pasukan? Penyelesaian dia, katakan bilangan jersey pasukan harimau sama dengan X dan bilangan jersey pasukan kancil adalah Y. Jadi X tambah Y sama dengan 5. Jadi apabila jersey harimau adalah 1, ya 4 lah, 2, 3 lah, 3, 2, 4, 1. Dia macam ni. Jadi ini adalah perkara yang sangat simple dalam matematik. Kamu cuba fahamkan dia. Okay? Lepas tu cikgu bawa kamu kepada yang seterusnya lagi. Bagaimana anda mewakilkan persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah secara graf? Biasanya mula-mula kamu mesti ada satu jadual macam ni dahulu. Kita lihat kepada yang seterusnya supaya kamu dapat nampak jadual dia. Okay? Okay? Jadi inilah macam mana dia tunjukkan dalam jadual. Okay? Untuk yang dalam jadual ini nanti cikgu akan buat dalam tutorial lah. Cikgu akan buat dalam tutorial. Kerana cikgu akan gunakan latihan dalam buku kerja lah. Jadi hari ini kita terus lihat kepada latihan hari ini yang kita nak buat. Jangan risau. Latihan hari ini sangat-sangat mudah. Okay? Sangat-sangat mudah. Okay, kita lihat kepada muka surat 31 dalam buku 2 matematik kamu. Buku 2, buku kerja buku 2 kamu. Okay, sudah? Okay, kita lihat. Tentukan sama ada persamaan berikut persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah ataupun bukan. Beri sebab bagi jawapan anda. Jadi kita lihat. Okay. Adakah ini adalah pemboleh ubah, adalah persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah? Ya kan? Dia ya. Kenapa dia adalah persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah? Kerana persamaan ini terdiri daripada 2 pemboleh ubah, iaitu M dengan M dan N dengan kuasa M dan N ialah 1. Ini jawapan dia. Okay? Okay? Lepas tu, soalan 2. Adakah dia adalah persamaan linear? Bukan. Kenapa? Kerana 8F tambah G ini adalah ungkapan algebra. Dia adalah ungkapan algebra. Dia akan ungkapan algebra
Jadi dia bukan. Jadi dia bukan lah. Dia bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi ini adalah perkara yang kamu mesti take note lah. Okay, lepas tu soalan 3 ini. Adakah dia adalah pemboleh ubah dalam dua persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Bukan. Kenapa? Kerana ini adalah persamaan terdiri daripada satu saja pemboleh ubah. Sorry ya. Satu saja pemboleh ubah, iaitu A. Dan kuasa tertingginya adalah 2. Jadi dekat soalan ini dia ada dua perkara yang menyebabkan dia memang bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Pertama, dia ada satu pemboleh ubah saja. Kedua, kuasa tertingginya adalah 2. Kalau kuasanya bukan 1, dia bukan linear. Ini adalah perkara yang kamu mesti ingat. Lepas tu soalan 4. Adakah dia adalah? Bukan. Kenapa? Kerana persamaan hanya terdiri daripada satu pemboleh ubah. Kenapa katakan macam tu? Tengok, ini ada dua, ini adalah, tengok, X. Hanya X saja. Jadi dia hanya satu pemboleh ubah saja. Kalau soalan ini dia tanya kita dia adalah pemboleh persamaan linear dengan satu pemboleh ubah, ya, jawapannya terus ya. Tapi untuk dua pemboleh ubah, dia tidak layak lagi. Okay, so jangan risau, yang ini cikgu akan ambil gambar. Supaya kamu boleh rujuk nanti lagi lah. Okay, jangan risau. Faham. Okay, lepas tu kita lihat. Bentukkan satu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah berdasarkan situasi yang berikut. Kita bentukkan. Okay, tengok soalan 5. Tengok, Ali mempunyai S biji rambutan dan Y biji mangga dengan keadaan jumlah bilangan buah-buahan itu adalah 25 biji. Jadi jumlah bilangan adalah sama dengan 25. Jadi X tambah Y sama dengan 25. Kalau ada masalah? Kalau ada masalah terus beritahu cikgu. Lihat lagi untuk soalan 6. Aisyah berumur M tahun dan kakaknya berumur N tahun. Diberi beza umur mereka adalah 5. Kakak. Beza. Jadi beza umur dekat sini, umur kakaknya tolak umur Aisyah lah. Jadi beza umur adalah sama dengan 5 tahun. Jadi
Umur kakaknya lebih tua kan? Tolak dengan umur Aisyahnya M adalah sama dengan 5. So, cikgu rasanya ini adalah senang lah. Ini adalah senang. Okay. Lepas tu, soalan 7. Sejumlah RM120 telah dibayar oleh Pak Din ketika membeli 20 kg beras dan 8 kg tepung. Yang ini tak ada pemboleh ubah kan? Jadi kita perlu katakan. Kita perlu katakan. Katakan. Okay, katakan. Harga beras adalah X lah. Harga tepung adalah Y. Adalah Y. Okay. Jadi 20 X tambah dengan 8 Y adalah sama dengan RM120. Jadi untuk soalan ini bila dia tak ada pemboleh ubah, kita mesti apa? Mesti kasih dia katakan. Kita mesti cakap tentang katakan. Katakan dia macam ni dan kita selesaikan. Okay. Lepas tu kita lihat lagi soalan 8. Perimeter sebuah segi empat ialah 54 cm. Lebarnya adalah T dan panjangnya adalah S tambah 5. Jadi perimeter adalah sama dengan 54. Jadi apa itu perimeter? Panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar kan? Jadi panjang dekat sini adalah S tambah 5 tambah lagi dengan lebar T tambah lagi dengan panjang S tambah 5 tambah lagi dengan lebar T. Jadi sama dengan 54. So, jadi bila kita selesaikan, dia adalah S tambah dengan 5. S tambah dengan 5 tambah dengan T tambah dengan S tambah dengan 5 tambah dengan T sama dengan 54. Jadi S tambah S 2X tambah berapa T? 2T tambah 5 tambah 5 10 sama dengan 54. Tapi kita tak boleh henti dekat sini lagi. Kerana 10 itu kalau boleh pindah dia ke belakang. Jadi biasanya bila kita pindahkan dia belakang, dia adalah macam ni. 2S tambah 2T tambah 10. Cikgu dapat tukar warna dia. Tak boleh. Okay. Dia kena tolak 10. Lepas sama dengan 54 tolak 10. Jadi itulah apa yang berlaku. Yang seterusnya adalah 2S tambah
2T sama dengan 40. 44. Okey. Okey, dia adalah 44. Okey. Jadi ini adalah jawapan dia. Tapi ini bukan lagi jawapan akhir, murid. Kenapa kata macam tu? Kerana sebenarnya dia masih boleh dipermudahkan, iaitu S tambah T sama dengan 44. Kenapa dia akan sampai ke macam ni? Ada peluang nanti cikgu baru ajar kamu. Sekarang cikgu tidak ajar kamu macam mana permudahkan inilah. Kamu hanya perlu sampai sini sajalah. Okay? Jadi jangan risau, untuk bahagian ini cikgu juga akan ambil gambar dan bagi dalam grup nantilah supaya kamu boleh rujuk. Okay, cikgu savekan dulu kalau tidak nanti cikgu lupa nanti. Okay. Ambil gambar lagi. Okay, lepas tu kita lihat lagi ke muka surat yang sebelah. Okay. Untuk muka surat yang sebelah kita hanya selesaikan soalan satu sahaja. Okay, jadi dekat sini. Macam mana kita selesaikan soalan ni? Okay. Jadi ini cikgu guna pen supaya lebih jelas. Okay, so jadi dekat sini, okay, dia katakan S sama dengan 4 kan? Jadi Y tolak 2, X sama dengan 4. Masih ingat apa yang cikgu telah ajar sebelum ni? X sama dengan 4. Saya bagi dia kurungan. Kita ganti 4 ke dalam. Sama dengan 1. Okay, sama dengan 1. Jadi 2 darab dengan 4 sama dengan, okay, sorry, cikgu telah salah. Okay, cikgu padam dulu Okay. Okay, cikgu padam. Okay, sekarang ini dia tolak 2 darab 4 adalah 8. Jadi sama dengan 1. Okay, sama dengan 1. Okay, jadi 8 ini macam mana kita hilang 8 ni? Kalau menggunakan konsep yang cikgu telah ajar kamu sebelum ni, dia 8 ini saya nak hilangkan dia kerana dia adalah tolak 8, jadi saya tambah 8. Tambah di depan, tambah di belakang. Okay, jadi dekat sini dia akan jadi Y sama dengan 9. Dia adalah Y sama dengan 9. Okay. Okay, lepas tu selesailah Y sama dengan 9. Ini jawapan dia. Okay, lepas tu macam mana dengan soalan 2 ini? Jangan risau, soalan ini cikgu juga ajarlah. Okay. 3 Y. Y sekarang adalah 2. Okay. Tolak dengan 1/2 X sama dengan 8. Jadi hari ini kamu belajar dengan cikgu macam mana pindah-pindah inilah. Okay, untuk sini cikgu ajar macam ni. Untuk yang ini cikgu ajar apa yang kamu akan belajar seterusnya. 3 darab 2 adalah 6. 3 darab 2 adalah 6. Tolak 1/2 X sama dengan 8. Okay, lepas tu negatif. S ini saya kasih dia pergi ke atas, dia adalah S/2. Sama dengan 8 tolak dengan 6. Okay, 6 ini sebenarnya dia adalah positif tambah. Bila dia pindah ke belakang, dia tolak. Okay, jadi negatif S/2
sama dengan 8 tolak 6 sama dengan 2. Jadi, S bahagi dengan 2. S bahagi dengan negatif 2. Sebenarnya ini, cikgu tulis keluarlah supaya kamu lebih jelas. Okay. Sebenarnya ini, S negatif S per 2 ini, dia adalah sama dengan S bahagi dengan negatif 2. Jadi bila saya nak pindahkan negatif 2 ke sebelah, saya nak pindahkan negatif 2 ke sebelah, okay, sebenarnya dia S 2 darat dengan negatif 2. 2 darat dengan negatif 2. Jadi dia sama dengan negatif 4. Okay, ingat apabila pindah ini, tambah akan jadi tolak. Tolak akan jadi tambah. Darab akan jadi bahagi. Bahagi akan jadi darab. Yang di sini, dia adalah bahagi kan? Jadi saya pindah pergi sini, dia akan jadi darab. Jadi bahagi negatif 2 pindah pergi sana jadi darab negatif 2. Jadi sama dengan negatif 4. Ini jawapan akhir. Okay, boleh? Jadi hari ini latihan adalah apa yang cikgu telah buat sampai sini sajalah. Okay, latihan untuk hari ini adalah muka surat 31 semua. 32 soalan 1 dengan 2. Soalan 3, 4 ini cikgu akan buat masa tutorial nanti. Okay, cikgu akan buat masa tutorial nanti. Okay, jadi ingat bagi murid-murid yang baru masuk tadi, cikgu kena ingat selepas ini cikgu akan buat tutorial matematik. Kenapa cikgu nak buat tutorial matematik? Kerana cuba coverkan bahagian yang cikgu tidak dapat cover masa cikgu ajar secara Google Meet ni lah. Jangan risau, dalam tutorial ini tidak ada kerja yang lebihan. Hanya adalah ada bahagian yang kamu perlu salin ke dalam buku kerja sahajalah. Cikgu akan ajar macam mana menjawab setiap soalan. Okay? Cikgu akan ajar macam mana menjawab setiap soalan. Harap daripada tutorial matematik ini dapat membantu anda lebih memahami. Kenapa cikgu terpaksa buat tutorial ini? Kerana cikgu nampak kamu tak suka tanya soalan dengan cikgu. Ataupun mungkin kamu sangat takut nak tanya dengan cikgu. Jadi cikgu cubalah buat sesuatu untuk kamu belajar sendiri, kamu baca sendirilah dalam YouTube. Okay, cikgu harap dengan adanya macam ni, kadar kamu hantar kerja akan meningkat. Cikgu masih lagi tunggu kerja-kerja kamu yang hantar. Kenapalah kamu masih belum hantar lagi? Kalau ada masalah, cikgu juga harap kamu tanya. Okay? Kalau yang ini cikgu juga kena ambil gambar supaya nanti kamu boleh rujuk lah. Okay? Okay, jadi ada apa-apa soalan nak tanya dengan cikgu? Adakah? Boleh bagi respon dengan cikgu? Ada soalan nak tanya? Cikgu harap apa yang kita belajar hari ini, tak ada. Cikgu harap apa yang kita belajar hari ini kamu senang sikit nak faham. Kalau ada masalah, cikgu masih lagi soalan pesanan yang sama. Sila cari cikgu tanya. Jangan diam-diam dekat sana saja. Cikgu tak makan orang pun. Kita melalui WhatsApp, Telegram pun macam mana cikgu nak capai kamu untuk makan. Jadi kalau ada apa-apa masalah, sila pesanan mesej cikgu jugalah. Okay? Kalau tidak ada masalah, kita sampai sini saja hari ini. Kita jumpa lagi Rabu minggu depan. Okay, bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye.